Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atana al-yaqin amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton, hadirin dan hadirat yang hadir sama-sama mendengar pada sesi majlis ilmu bersama dengan Imtiaz Akademik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi pertama-tamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu. Moga-moga dengan usaha yang sedikit yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala mengiranya sebagai suatu kebaikan yang akan memberatkan di atas timbangan kebaikan kita nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah, okay, bersama saya Ustaz Kutaibah, insya-Allah dalam sesi majlis ilmu kali ini, insya-Allah saya akan bawakan kepada anda para hadirin, iaitu berkaitan dengan hadis-hadis daripada kitab Imam Nawawi, iaitu dinamakan sebagai Al-Arba'in An-Nawawi. Okey, hadis 40 hadis 40 Imam Nawawi. Dan syarahannya adalah daripada kitab Al-Wafi daripada Dr. Mustafa Al-Bugha dan Mahyiddin Misto. Jadi insya-Allah daripada buku ni kita akan sama-sama belajar. Khususnya pada hari ini kita akan fokuskan kepada hadis berkaitan dengan niat dan juga hadis berkaitan dengan apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Okay? Jadi sebelum kita nak masuk ke dalam buku hadis 40 ini, marilah kita sama-sama kenal dahulu apakah kata-kata Imam Nawawi berkaitan dengan hadis 40 ni. Okay? Kenapa hadis 40? Persoalan ni, kenapa hadis 40? Kenapa tak hadis 50 ke, hadis 60 ke, hadis 100 ke? Okay? Rupa-rupanya ada sebab kenapa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memilih 40 hadis dan dijadikan satu buku hadis untuk menjadi tatapan, menjadi pembelajaran, menjadi silibus bagi orang-orang awam, orang-orang ramai, supaya boleh belajar hadis. Okay? Jadi rupa-rupanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata, ada sebuah hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini sanadnya dhaif, akan tetapi banyak periwayatan hadis ini menceritakan tentang perkara yang sama. Apa dia? Hadis Nabi SAW bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan." Barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang menghafal ala ummati, di kalangan umatku, arba'ina hadithan. Apa dia arba'in? 40 hadis. Nabi kata barang siapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadis, min amri diniha, yang mana hadis-hadis itu berkaitan dengan urusan agama kami, iaitu berkaitan dengan akidah ke, fiqh ke, ataupun akhlak, ataupun kaedah-kaedah dalam agama dan sebagainya. Semua apa sahaja hadis yang berkaitan dengan agama Islam, 40 hadis ya. 40 hadis sahaja. Ba'athahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan membangkitkan dia. Orang yang hafal 40 hadis ni, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak nanti.
fi zamratil fuqaha'i wal ulama'i. Allah akan bangkitkan dia. Dia bangun saja, dibangkit daripada mati. Di mana? Fi zamrah, dalam kelompok al-fuqaha, iaitu di kalangan orang yang faqih, yang faham terhadap agama, wal ulama, di kalangan orang-orang yang alim terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus tak? Bagus. Kalau kita agak-agaklah, kalau kita meninggal, ada jaminan tak? Kita akan dapat berkumpul bersama dengan orang solihin, bersama dengan Nabi, para ulama? Belum tentu. Tapi hadis ini menggalakkan kita, untuk hafal 40 hadis, supaya dengan kita menghafal itu, kita dah dikira sebagai orang yang faham agama, orang yang cakna terhadap agama, orang yang mempelajari agama. Jadi moga-moga dengan kita hafal 40 hadis itu, kita amalkan, nanti Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan orang-orang yang juga faham agama, orang-orang yang alim terhadap agama. Nak tak? Jadi kita sama-sama belajar 40 hadis dan fahami 40 hadis dan hafal 40 hadis. Okay? Dalam riwayat yang lain, hadis yang sama juga menceritakan tentang 40 hadis. Dalam riwayat lain, Nabi kata, ba'athahu Allahu faqihan aliman. Allah akan bangkitkan orang tersebut yang hafal 40 hadis tu, faqihan, dalam keadaan dia orang yang faqih, faham terhadap agama, aliman, dan alim terhadap agamanya. Jadi kita nak bangun, nak dibangkitkan dalam keadaan jahil terhadap agama, ke nak dibangkitkan dengan dalam keadaan faqih? Mana satu kita nak pilih? Sudah pasti kita nak Allah Ta'ala mengiktiraf kita sebagai orang yang faham agama. Jadi kita sama-sama cuba belajar 40 hadis. Dan begitu juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Darda. Apa dia? Hadis yang sama juga menceritakan tentang 40 hadis, tapi ada tambahan. Wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nabi bersabda, wa kuntu, dan ketika itu baginya, maksudnya Nabi berkata ketika itu aku terhadap orang yang menghafal 40 hadis itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an, menjadi seorang pemberi syafaat, wa syahidan, dan juga menjadi orang yang bersaksi ke atas perbuatannya. Subhanallah. Kita nak harapkan syafaat siapa lagi? Kalau kita hafal Quran, alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita ada syafaat orang yang menghafal Quran. Tapi kita hafal Quran tak? Jadi kalau kita tak hafal Quran, kita nak harapkan syafaat siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan, kita nak mengharapkan syafaat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dalam hadis ni kata, kalau kita hafal 40 hadis, Nabi kata pada hari akhirat nanti aku akan jadi pemberi syafaat kepadanya. Aku akan jadi orang yang sebagai saksi kepadanya. Subhanallah. Bagus tak? Bagus. Jadi dalam riwayat Ibnu Mas'ud pula, kita tengok sebab apa saya nak sebutkan, supaya kita ada galakan dan semangat kenapa nak belajar 40 hadis ni. Dikatakan kepadanya, siapa kepadanya? Orang-orang yang telah menghafal 40 hadis ni tadi. Masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Subhanallah. Min kulli babin, mana-mana pintu masuk. Jadi syurga ni banyak pintu. Ada, kalau ibadat puasa, ada kita namakan pintu Ar-Rayyan. Jadi orang yang puasa sahaja boleh masuk pintu tersebut. Tapi kalau orang yang hafal 40 hadis, dan faham dan amalkan, jadi dalam hadis ni salah satu riwayat kata boleh masuk mana-mana pintu yang kita mahu. Subhanallah. Jadi besar ni. Jadi
walaupun hadis-hadis yang saya sebutkan tadi semuanya banyak riwayat, betul, banyak riwayat, tapi semuanya tidak sampai kepada peringkat sahih. Namun ahli-ahli hadis sepakat mengatakan bahawa hadis-hadis dhaif ini boleh diamalkan dalam perkara fadail amal, fadilat amal, sebagai penggalak kita untuk beramal. Okey, dia tidak boleh menjadi hujah seperti hadis-hadis sahih dan hasan. Okey, namun begitu, okey, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, okey, bila mana dia nak menulis tentang hadis 40 ni, okey, sebelum Imam Nawawi rupa-rupanya dah ramai dah ulama memulakan hadis 40 ni. Contohnya seperti Abdullah bin Al-Mubarak. Okay. Kemudian ulama seterusnya Muhammad bin Aslam At-Tusi. Dan kemudian ulama-ulama yang lain pun menulis juga hadis-hadis berkaitan hadis 40. Okay. Tetapi masing-masing mengumpulkan hadis 40 yang berbeza-beza. Okay, ada di kalangan mereka kumpulkan hadis 40 berkaitan dengan jihad. Okay. Ada pula di kalangan mereka yang mengumpulkan hadis berkaitan dengan usul agama. Okey, ada juga mengumpulkan hadis berkaitan furu', cabang-cabang agama. Okey, dan ada yang berkaitan dengan adab, akhlak, zuhud. Okey. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia memilih untuk menulis hadis 40 ni, dia memilih hadis-hadis untuk apa? Hadis-hadis yang berkaitan dengan kita panggil kaedah umum, kaedah penting dalam agama, yang mana kaedah-kaedah ini ulama kata dia daur, dia berpaksikan agama. Dia punya kaedah ni akan kena kepada sebahagian besar dalam agama kita. Contoh macam kita akan belajar hari ni, iaitu tentang niat. Niat semua dalam banyak perkara dalam agama kita perlukan niat, betul tak? Jadi niat itu yang penting. Tentang Islam, tentang ihsan, tentang iman. Ini semua kaedah-kaedah penting yang berada pada putaran dan paksi Islam itu sendiri. Okey. Jadi Imam Nawawi sendiri dia kata, okey, dia kata sesungguhnya aku telah melakukan istikharah. Solat istikharah. Okey. Bila nak pilih hadis ni, hadis apa yang nak dimasukkan dalam hadis 40 ni, Imam Nawawi solat istikharah. Untuk mengumpulkan hadis 40 ini sebagai mengikut imam-imam dan faruh hufaz Islam. Jadi Imam Nawawi juga buat istikharah ni seperti mana imam-imam yang lain juga, ketika mana mereka nak mengarang kitab, nak tulis kitab, mereka akan buat istikharah. Jadi Imam Nawawi pun begitu. Okey, moga-moga hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah hadis-hadis yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Okey. Jadi Imam Nawawi kata, okey, walaupun hadis tadi, okey, hadis yang kata hadis hafal 40 tu dhaif, tetapi Imam Nawawi tetap berpegang dengan hadis sahih. Yang mana? Ya. Dia kata ada satu hadis menceritakan tentang kita perlu sampaikan apa yang kita dengar. Iaitu hadis apa? Fal yablighu syahidu al-ghaibu. Okey. Silap. Fal yablighu syahidu al-ghaiba. Orang yang syahid, orang yang mendengar, orang yang melihat tentang hadis Nabi SAW didengar. Okey. Maka dia Nabi suruh sampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi sekarang ni Imam Nawawi dia dah tahu banyak hadis. Dia dengar, dia dapat banyak riwayat-riwayat hadis. Jadi dia nak sampaikan kepada orang yang tak tahu, nak sampaikan kepada orang yang jahil tentang hadis ini, maka ditulislah hadis-hadis ini. Jadi Imam Nawawi tulis 40 hadis ini, sampaikan kepada orang yang tak tahu tentang hadis-hadis ini. Okay. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang yang mendengar ini kadang-kadang lebih alim dan lebih faqih daripada yang menyampaikan. Okay. Mungkin kadang-kadang orang yang didengar hadis, dia tak faham sangat, tapi dia boleh sampaikan kepada orang lain, dan orang lain mungkin lebih faham hadis itu berbanding dengan dia. Okay.
Dan Imam Nawawi sendiri mengatakan, saya akan pastikan bahawa keempat-40 hadis ini adalah sahih kesemuanya, dan sebahagian besar daripada hadis-hadis tersebut daripada hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dan kita pun memang para ulama mengkelaskan bahawa hadis-hadis daripada Bukhari dan Muslim itu adalah hadis-hadis yang paling sahih. Okay. Jadi insyaAllah, okay, kita akan mulakan hadis pertama kita berkaitan dengan hadis niat. Okay. Jadi kenapa Imam Nawawi memulakan kitab hadis 40 ini dengan niat? Rupa-rupanya, okay, kalau kita cermati dan kita melihat bagaimana ulama-ulama mengarang menulis kitab, rupa-rupanya seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, okay, rupanya hadis pertama dalam kitab mereka, Sahih Bukhari ke, okay, Sahih Muslim ke, okay, Sunan Abi Daud ke, Tirmizi, kita tengok rupanya dalam kitab-kitab Sunan, dalam kitab Sunan itu rupanya mereka mulakan dengan hadis niat. Sebab apa? Jadi Imam Nawawi sendiri pun memulakan kitab ni dengan hadis niat. Rupa-rupanya nak bagi tahu bahawa pentingnya niat di awal perkara. Jadi sama-sama, okay, saya nak para penonton, para hadirin, okay, kita betulkan niat kita sebelum kita nak masuk kepada belajar dan faham tentang hadis ini. Okay, pertama-tama sekali kita sama-sama betulkan niat kita. Moga-moga apa yang kita buat ini untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya Allah memberikan pahala di atas usaha yang kita lakukan. Itu yang penting. Supaya usaha kita tidak sia-sia. Okay? Boleh? Jadi insyaAllah jom kita masuk pada hadis pertama, hadis berkaitan dengan niat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Okay. Daripada Amir Al-Mu'minin. Siapa dia Amir Mu'minin? Amir Mu'minin ini adalah gelaran bagi Khalifah Islam, Amirul Mu'minin. Okay. Siapa Amirul Mu'minin? Ini bukan nama ni. Amirul Mu'minin ni gelaran. Okay. Kemudian Abi Hafsin, ayah kepada Hafsin. Hafs ni nama orang. Okay. Jadi ayah kepada Hafs. Okay. Hafsin ni nama maksud sebenar dia singa. Jadi Abu Hafsin, ayah singa. Siapa ayah singa ni? Iaitulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab, anaknya bernama Hafs. Hafsin ni isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Umar Khattab juga bapa mertua kepada Nabi. Bagus, okey. Abu Bakar juga bapa mertua. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan anak-anak sahabat. Okey. Supaya hubungan mereka bersama dengan bapa mertua baik dan terjalin. Okay. Jadi qala, dia berkata, Umar Al-Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Okay. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Okay. Setiap amalan itu bukan satu amalan, setiap amalan, okay, binniyat, perlukan dengan niat-niat. Jamak, al-amal jamak, an-niyat pun jamak. Maka kebanyakan perbuatan semuanya perlukan niat. Okey. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap manusia, setiap orang itu, okey, dikira mengikut apa yang dia niatkan. Okey. Kalau dia niat ibadat kerana Allah, maka dikira sebagai ibadat. Kalaulah dia niat kerana manusia, kerana nak riak, kerana nak ta'ajub, kerana nak takabur, kerana nak tunjuk hebat, maka itu akan menjadi bukan ibadat. Okay?
seperti mana perlunya niat ini, ulama kata kerana nak membezakan antara adat dan ibadat. Contoh. Okay. Kalau kita mandi, bangun-bangun pagi kita pun pergi mandi, masuk tandas, mandi. Kadang-kadang kita niat tak nak mandi tu, nak mandi apa? Ataupun mandi je. Jadi kalau kita mandi je tu, itu mandi adat. Okay. Mandi biasa. Okay. Jadi kalau kita nak jadikan mandi itu ibadat, contohnya di pagi Jumaat, kita nak pergi Jumaat, nak mandi sunat hari Jumaat, maka ketika mandi kena niat mandi sunat Jumaat. Kalau tidak, mandi tu mandi biasalah. Okay. Begitu juga kalau kita nak mandi wajib. Okay. Kalau kita tak niat mandi wajib, maka itu mandi biasa. Okay. Perlu niat ni mandi ni untuk mengangkat hadas besar. Okay. Okay. Jadi barulah kita akan dapat kesan daripada niat tersebut. Okey. Kalau dapat pahala. Kalau dapat mandi wajib baru gugur hadas besar. Okey. Kalau tidak, dia akan menjadi mandi biasa sahaja. Banyak lagi lah. Samalah dalam kita nak membaca buku, niat kerana nak tunjuk orang ke ataupun nak belajar, pun kena jelas niat baik ataupun tidak. Okey, dalam kita nak pergi sekolah, pergi bekerja, semua perlukan niat. Okey. Namun, sebahagian ulama dia membahaskan tentang perkara ini, dia kata ada juga sebenarnya beberapa amalan yang tidak perlukan niat. Okey. Seperti contoh membaca Al-Quran. Okay, kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi ulama kata dah dapat pahala dah. Tak perlu nak niat. Aku baca ni nak baca Quran kerana Allah. Okay. Tetapi terus je baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus dapat pahala. Okay. Dapat berapa? 190. Kalimah bismillah ada 19. Okey, 190 pahala. Okey, sebab apa? Nabi kata la aqulu alif lam mim itu harfan walakin alifu harf. Okey, alif itu Nabi kata aku tidak kata bahawa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka setiap huruf itu 10 kebaikan. Jadi baca terus, baca, berzikir, berdoa, tak perlukan niat, tak perlu berdoa. Okey. Sahaja aku berdoa kerana Allah, tak perlu. Terus je. Allahumma inna dan seterusnya berdoa. Okey. Jadi begitu juga ketika kita nak apa? Nak tolong orang dalam keadaan dizalimi, orang susah. Okey, tak perlu kita nak tolong orang tu kita nak minta orang kata nak masuk niat. Nak berkena niat, tak perlu. Okey, terus je kita nak tolong orang tu je, kita tolong orang tu dah dapat pahala dah. Jadi ada beberapa amalan rupa-rupanya dalam perbuatan itu sebenarnya dah terkandung dah niat. Tak perlu kita nak menetapkan niat, mensabitkan niat dalam hati. Buat terus, dalam perbuatan itu tidak lain tidak bukan memang niatnya begitu. Baca Quran tak ada niat lain, memang untuk baca Quran kerana Allah Taala. Tolong orang tidak lain tidak bukan memang nak tolong orang. Okey. Jadi begitulah. Okey. Kita berhenti seketika untuk berehat. Jadi kita akan sambung selepas ini. Okey, saksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal. Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Imtiaz Academy, pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar bahasa Arab secara dalam talian. Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut.
Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah. Kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum? Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab. Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy, Sdn Bhd. Bertemu kembali kita dalam majlis ilmu. Jadi insyaAllah kita sambung lagi daripada hadis yang pertama ini. Okey. Tadi Nabi kata setiap amalan itu perlukan niat, dan setiap orang itu dikira pahalanya mengikut apa yang diniatkan. Okey. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul. Okey. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Okey, kalaulah seseorang itu berhijrah kerana lidunya, kerana keduniaan, yusibuha yang kerana habuan dunia, au imra'atin yankihuha, ataupun kerana perempuan yang dia ingin nikahinya. Okey, nak kahwin dengan perempuan, hijrah kerana nak kahwin perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Okey, maka hijrahnya itu dikira mengikut apa yang mereka niatkan. Kalaulah hijrah kerana nak kahwin, maka dia dapatlah kahwin. Okey. Kalaulah hijrah kerana nak dapatkan habuan dunia, maka dapatlah habuan dunia, tak dapatlah pahala. Okey. Jadi ingat ketika mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat, okey, untuk pergi berhijrah daripada daripada Mekah hijrah ke Madinah. Okay. Jadi ada di kalangan para sahabat ni hijrah terus, tinggal sehelai pinggang. Tinggal apa sahaja yang ada kat Mekah, tinggal, pergi je. Okay. Ada di kalangan para sahabat yang pergi, okay, bersama dengan keluarga, bersama dengan barang-barang. Okay. Seperti mana Umar Al-Khattab sendiri. Okay. Umar Al-Khattab ketika mana nak pergi berhijrah tu, okay, dia buat pengumuman. Dia kata barang siapa yang nak seorang isteri menjadi balu ataupun anak menjadi yatim, maka silalah halang saya di tempat sekian, saya nak berhijrah ke Madinah. Jadi esok tu bila Umar nak pergi, tak ada seorang pun yang berani nak halang Umar. Okay. Jadi nak ceritanya ada juga di kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ummu Qais. Okay.
disebut dalam kitab ni. Okey, sebab apa hadis ini cerita tentang awim ra'atin yang kihuha, orang hijrah kerana nak kahwin. Rupa-rupanya ada cerita seorang lelaki, okey, dia nak kahwin dengan perempuan yang bernama Ummu Qais. Okey, dia nak pinang Ummu Qais. Jadi Ummu Qais kata, kalau kau nak kahwin dengan aku, kena hijrah ke Madinah. Okey. Jadi orang lelaki tersebut dia pun pergilah hijrah. Okey. Tetapi niat hijrahnya itu bukan kerana nak selamatkan agama, kerana Allah dan Rasul, tetapi kerana nak berkahwin dengan perempuan yang meletakkan syarat untuk berhijrah. Jadi dia pergi kerana nak kahwin. Jadi Nabi kata fahijratuhu ala ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu mengikut apa yang dia niatkan. Jadi dapatlah kahwin, tapi tak dapatlah pahala ibadat berhijrah, melaksanakan perintah Allah dan Rasul, ketaatan ke atas perintah Allah dan Rasul, tak dapat pahala. Okey. Jadi jika seseorang itu dah berniat, okey, namun tiba-tiba di tengah-tengah jalannya tiba-tiba tak sempat, okey, tak sampai. Okey, contohlah kita bayangkan para sahabat bila dah berniat hijrah, nak pergi hijrah ni, barang dah siap-siap semua, dah pergi gerak-gerak, tengah-tengah jalan meninggal, maka adakah dia dapat pahala hijrah? Maka Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam Quran, maka orang ni dapat pahala. Apa dia? Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Okey. Jadi di tengah-tengah tu, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar daripada rumahnya muhajiran, dalam keadaan dia pergi tu niatnya untuk berhijrah ilallahi wa rasulih, kerana Allah dan Rasul. Okey, summa yudrikul maut, tengah-tengah itu kemudian dia maut, meninggal, mati. Okey. Nah, Allah kata apa? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahala hijrah itu waqa'a, telah tetap, telah berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi begitu juga bukan setakat hijrah, segala amalan kita. Contoh, kita nak pergi haji, kita dah buat daftar haji, kita dah kumpul duit nak pergi haji, tiba-tiba dalam proses nak pergi tu, nama dah naik, tiba-tiba meninggal, dapat tak pahala haji? Di sisi Allah dapat pahala haji, namun tetap kena buat badal haji, sebab di sisi manusia kita menghukumkan dia secara zahir, dia belum pergi haji, tetapi pahala di sisi Allah sudah pun dikira. Begitu juga kita nak berhijrah, contohnya kita nak berubah daripada jahat kepada baik. Okey, kalau kita nak bertaubat, dulu kita buat jahat, bunuh orang, macam kisah orang yang bunuh 99. Dia bunuh 99, cukup 99. Tapi orang yang terakhir dia jumpa tu, dia kata, kalau kamu nak berubah, nak bertaubat, kena pergi ke tempat lain. Okay? Tinggalkan tempat ini, pergi ke tempat lain. Dalam perjalanan tersebut, maka meninggallah si pembunuh tersebut. Jadi berebutlah para malaikat, orang ni orang jahat ke orang baik? Orang jahat ke orang baik? Maka Allah kata, okey, ukur jarak daripada kampung tu dengan tempat yang dia nak dengan tempat yang dia nak yang dituju tu, mana yang lebih dekat. Rupanya dah nak sampai dah ke tempat yang dia nak berhijrah. Jadi maka dia dikira sebagai orang yang telah berhijrah. Jadi bila mana pahala niat kita dah ada dan telus niat tersebut, maka dapat dah pahala. Belum buat lagi, dapat dah pahala. Okey. Jadi bila kita buat, maka dapatlah pahala perbuatan tersebut. Berbeza dengan kalau kita niat perkara yang buruk, perkara yang jahat. Okey, niat nak buat benda jahat, tak dapat dosa lagi. Okey, tetapi bila kita dah buat
perkara maksiat, buat perkara jahat tersebut baru dikira sebagai kejahatan. Jadi itulah hadis pertama kita, hadis berkaitan dengan niat. Jadi kita masuk pada hadis kedua, kita nak tahu tentang apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Panjang cerita dia. Tapi kita ringkaskan insya-Allah. Ceritanya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan. Daripada Umar radhiyallahu an. Qala bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Umar bin Khattab juga berkata, hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Umar sama. Dia berkata bainama, ketika mana nahnu julusan, kami duduk dengan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majlis ilmu, Nabi sedang mengajar, Umar dan juga sahabat sedang duduk sama-sama belajar. Zata yaumin, pada suatu hari. إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثيابه. Bayangkan kita bayangkan kita macam dalam satu majlis ilmu. Kita ni salah seorang daripada majlis ilmu ni, macam Umar. إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثيابه. Tiba-tiba datang seorang pemuda, syadidu bayad, putih sangat, as-siyabi, bajunya. Baju putih sangat, cerahnya. Cerah, bajunya cerah. Tidak ada orang kata tidak dicemari. Bersih, putih. Syadidu sawadi sya'ri. Sangat hitam, pekat. Hitam pekat rambutnya. Rambut pula kita tengok hitam je. Macam apa dah? Macam orang sini lah. Sebab apa? Sebab kalau baju putih, rambut hitam, bermakna orang ni bukan orang jauh. Sebab tu Umar kata la yura alaihi atharus safarin. Kelihatannya tidak ada kesan musafir. Tidak ada kesan musafir. Sebab kalau orang dahulu, ni bukan cerita zaman sekarang naik kereta bersih. Naik kapal terbang bersih. Kesan musafir zaman dulu, kalau naik unta, naik kuda dan sebagainya, bila kita lalu pada pasir, apa yang akan berlaku? Akan ada habuk-habuk, ribut pasir dan sebagainya. Maka baju yang putih ni akan kelabu sikit, akan tercemar dengan habuk. Jadi dia tidak akan jadi putih bersih. Begitu juga rambut, bila ada habuk-habuk sikit, dia akan ada putih-putih sikit. Jadi Umar ni bila kata orang ni baju cerah, putih cerah, hitam rambut, rambutnya hitam pekat, bermakna orang ni orang sini, orang di kalangan para sahabat, duduk kawasan ni, Madinah ni. Tetapi Umar kata wala yu'rifu minna ahad, tapi kami semua sahabat ni tak kenal pun pemuda ni. Siapa dia ni? Nampak gaya macam bukan orang jauh, sepatutnya orang sini, tetapi tak ada orang pun kenal. Kemudian diceritakan lagi hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang. Bayangkan ni Nabi tengah duduk depan, tiba-tiba dia datang duduk depan Nabi. Depan betul, bukan depan duduk jauh-jauh. Bukan duduk 1 meter ke 2 meter. Bukan, depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata depan tu macam mana? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang panggil lutut ni, dia duduk tu, lutut dia belaga dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat tak? Rapatlah, duduk depan kita belaga. Belaga. Lutut dengan lutut. Bukan duduk depan tu, jauh-jauh sikit, tapi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Ni, pemuda tu tangan dia letak atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat tak? Dekat. Kemudian dia kata wa qala ya Muhammad. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Bagi tahu kepadaku tentang Islam. Bagus tak ditanya? Bagus.
Okey, bayangkan orang tak kenal, orang tak tahu datang, dia pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna dia datang nak belajar agama. Bagus tak? Okey. Jadi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, bagus orang ni nak bertanya. Nabi pun jawab. Apa jawapannya? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey, pertama sekali Islam itu kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, apa 2 kalimah syahadah? Iaitu kamu asyhadu an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahawa Allah itu Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, bukan anak Allah, bukan Tuhan. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, wa tuqimas salah, kena mendirikan sembahyang yang wajibnya 5 rakaat. Okey, wa tu'tiyaz zakah, dan mengerjakan dan menunaikan zakat. Okey, membayar zakat. Okey, kemudian yang keempat, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan sebulan, setahun. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan yang kelima iaitu kamu kena pergi haji ke Baitullahil Haram in istata'ta, jika kamu mampu untuk kepadanya, untuk melaksanakan haji. Okey, jadi rukun kelima ni rukun yang bagi orang yang mampu sahaja. Jadi Nabi bagi tahu 5 perkara ini menunjukkan Islam. Tak ada 5 perkara ini, tak ada Islam. Okey, tak cukup, tak ada syahadat, tak ada mengucap 2 kalimah syahadah, macam mana kita nak kata Islam? Maksudnya tak masuk Islam lagi. Kalau tak semayang, dia mengingkari semayang, takut-takut jatuh kufur. Begitu juga zakat. Macam mana Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tak bayar zakat. Sebab apa? Sebab semayang, zakat, puasa, semua ni sama level dia. Semuanya rukun. Mengingkari salah satu boleh jatuh kufur. Okey? Jadi bila mana Nabi dah jawab kepada pemuda tersebut, tiba-tiba pemuda tu kata, "Sadaqta ya Rasulullah." Betul Nabi, betul. Pelik. Dah lah dia orang tak kenal, tak siapa-siapa, datang nak belajar. Okey, tiba-tiba jadi lebih alim daripada Nabi. Sebab apa? Sebab kalau kita kata betul, macam kita lah guru kan. Guru nak uji anak murid. Okey, 1 tambah 1 berapa? Anak murid pun jawablah 2. Kita pun betul. Okey, betul. Sebab apa? Sebab kita nak uji dia. Jadi takkanlah pemuda ni datang tanya Nabi, lepas tu dia kata betul, bermakna dia nak uji Nabi SAW. Bermakna dia lagi hebat, lagi alim. Jadi kita berhenti seketika. Okey, sebelum kita nak sambung lagi. Okey, saksikan video seterusnya. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal. Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Imtiaz Academy, pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar bahasa Arab secara dalam talian. Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut. Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah. Kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum?
Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab. Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy, Sdn Bhd. Jadi, kita ingat balik, tiba-tiba pemuda itu kata, "Sadaqta, betul." Terkejut tak? Bukan kita saja terkejut. Okay? Umar radhiyallahu anhu pun yang meriwayatkan hadis pun terkejut. Jadi dia kata, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh." Kami pun terkejut. Para sahabat terkejut. Dia bertanya, dia yang membetulkan. Dia yang kata betul. Bermakna dia seolah-olah macam cikgu, macam guru yang lebih alim daripada. Padahal orang yang paling alim kat situ Nabi lah. Nabi lah yang paling alim. Semua sahabat-sahabat belajar agama daripada Nabi. Semua jahil tentang agama, semua rujuk kepada Nabi. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenali, tanya Nabi macam dia ingat nak belajar mula-mula. Rupanya dia kata betul pula. Rupanya dia nak uji Nabi. Okey, selesai. Apa itu Islam? Islam itu terbina dengan 5 perkara. Zakat, puasa dan haji. Okey, 5 ni. Kita sama-sama laksanakan. Okey, kemudian soalan yang kedua ditanya oleh pemuda itu. Qala akhbirni 'anil iman. Kita tanya Muhammad, dia ceritakan kepada aku tentang iman. Apa itu maksud iman? Okay. Jadi iman ni apa? Okay. Jadi Nabi SAW pun jawab. Dia kata yang pertama, qala an tu'mina billah. Pertama sekali beriman itu iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya kepada Allah Subhanahu. Okay. Segala sifat-sifat dia. Okay. Segala kesempurnaan Allah Ta'ala, kita beriman Allah itu satu, esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Beriman kepada Allah. Okay. Kemudian awaluddin ma'rifatullah. Kalau utama dalam agama, kita kenal Allah. Kenal Allah, tak beriman kepada Allah, dia tak akan wujud keimanan seterusnya. Jadi pertama, bila dah beriman kepada Allah, kemudian wa malaikatih, baru beriman kepada malaikat. Okay. Yang ketiga, bahawa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya. Okay. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui berapa? Ada 10. Cuba komen. Okay. Komen di bawah 10 malaikat yang wajib diketahui. Adam, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, okay. Raqib, Atid, Muka, Nakir, Malik, Ridwan, dan seterusnya. Maksudnya 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Namun bilangan para malaikat ini lebih lagi, sampai kita tidak terhitung bilangannya. Sebab apa? Setiap hari ada sahaja malaikat di langit, di Sidratul Muntaha. Okay, diceritakan oleh Nabi, masuk dan beribadat kepada Allah dan tak keluar-keluar. Setiap hari masuk, tak keluar. Masuk beribadat kepada Nabi, tak keluar.
Jadi bilangannya berapa? Daripada dulu sampai sekarang kita tak tahu berapa bilangannya. Terlalu banyak malaikat. Antara contoh malaikat As-Sahil, malaikat yang menjaga langit. Bila Nabi SAW bersama Jibril naik ke langit, di langit pertama tu, sebelum nak masuk langit pertama tu, ada malaikat yang menjaga pintu langit. Nampak? Jadi tapi kita tak wajib tahu malaikat tu. Yang wajib kita tahu 10 dengan tugas-tugasnya. Sebab apa? Dengan kita mengetahui tugas-tugas para malaikat ini yang penting ni, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Raqib Atid yang mencatat kebaikan dan keburukan, Munkar Nakir yang soal dalam kubur. Jadi bila kita tahu perkara-perkara ni, kita rasa takut tak? Ada orang tengok. Bila buat jahat, ada orang catat. Bila buat jahat baik, ada orang catat. Okey, bila mati, ada orang soal. Okey? Jadi bila kita tahu perkara-perkara ni, dengan keimanan tersebut akan menjaga diri kita daripada melaksanakan maksiat. Okey, malaikat yang kedua tadi apa? Yang kedua malaikat, yang ketiga wa kutubihi, kitab. Kitab apa yang kita wajib ketahui? Ada 4. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. 3 yang pertama, kitab Taurat, Injil dan Zabur adalah kitab yang kita yakin dan percaya dan beriman bahawa datang. Tetapi kita sekarang ni dah tak wujud. Dah bukan tak wujud, maksudnya tidak ada yang selamat. Ini tidak terseleweng. Hanya satu saja yang Allah bagi jaminan, iaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata, kamilah yang turunkan az-zikra, iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan baginya itu sebagai penjaga. Kamilah yang akan menjaga. Dan alhamdulillah, Quran itu kita ada di merata-rata. Dalam telefon kita ada, masjid ada, kat rumah ada. Cuma yang menjadi masalahnya, dah banyak tapi kita pula yang tak baca. Okay? Kalau zaman dulu tak ada Quran, nak kena tulis, ambil dakwat, ambil pen, celup tulis. Okay? Nak mewujudkan satu naskah Quran itu sangat lama. Belum ada cetak, mesin cetak. Okay? Jadi dulu tulis tangan. Jadi nak siapa yang ada mushaf dulu, ada orang yang kata mampulah, sebab dia boleh beli kertas, beli dakwat, beli pen, itu semua kos. Okay? Jadi alhamdulillah, semua para dulu Allah jaga dengan cara dalam nada. Okay? Allah bagi kuatkan hafalan kepada orang-orang yang hafal Quran, jadi diingat. Jadi sampai generasi demi generasi, alhamdulillah sampai sekarang pun kita ada generasi yang menghafal Quran. Jadi ini semua adalah penjagaan daripada Allah SWT. Jadi 4 kitab yang kita kena wujud sekarang kerana tidak ada berlaku penyelewengan, dan 3 lagi kita yakin dan percaya, tetapi sekarang ni tak boleh ada wujud sebab berlaku penyelewengan. Mungkin ada kitab Injil yang masih wujud sekarang ni, yang telah diterjemahkan, tapi dia tidak asli seperti yang asal. Okay? Wa rusulihi, dan para rasul. Dan para rasul ini yang wajib diketahui berapa? 25 para. Cuba komen. 25 para rasul. Okay? Dan para rasul ni sebenarnya ramai. Okay? Disebutkan dalam bilangan hadis, bilangan para rasul ni sama bilangan seperti perang Badar, iaitu 313. Okay? Dan para nabi banyak, 240,000. Okay? Tetapi apa beza Rasul dengan Nabi ni? Rasul ni dia kena berdakwah kepada kaum dia. Okay? Kalau Nabi, dia hanya beramal untuk dirinya, tak perlu berdakwah. Okay? Tak perlu ajak orang lain masuk agama dia, jadi pengikut dia. Tetapi Rasul ni dia diutuskan kepada kaumnya untuk berdakwah. Okay? Jadi 25 Rasul yang kita kenal, bermula daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampailah Nabi Muhammad SAW, Khatimul Anbiya, penutup para Nabi. Okay, last Nabi atau Rasul yang terakhir iaitu Rasulullah. Tak ada Rasul selepasnya, tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Okay, kita yakin. Jadi kalau tiba-tiba ada orang mengaku, ada Nabi akhir zaman, ada Nabi pada zaman kita ada Nabi lagi, kita tak ada dah.
Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini perkara tersebut. Okey. Jadi para rasul dah. Wal yaumil akhir. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Okey. Hari akhirat ni kita yakinlah adanya syurga, neraka, adanya hari pembalasan, semualah. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan yang keenam, iman itu last kali kamu beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk. Okay? Kita bukan hanya kita yakin bahawa benda baik sahaja datang daripada Allah. Tak cukup. Mesti benda baik pun datang daripada Allah, benda buruk pun datang daripada Allah. Okay? Kadang-kadang kita rasa bila Allah bagi nikmat, itu ketentuan Allah. Tapi bila mana Allah bagi ujian kepada kita, kesusahan kepada kita, okay, tapi kita tak sadarkan kesusahan datang daripada Allah. Kadang-kadang kita rasa ini adalah kesilapan, kesilapan orang lain, kesilapan sama ada kesilapan diri ke, menyalahkan orang lain. Okay? Padahal sebenarnya baik dan buruk itu datang daripada Allah. Bila mana benda buruk, kita sikoh, kita percaya dengan Allah, ini adalah ujian daripada Allah. Kan lain tu, kalau kita yakin benda baik dan buruk datang daripada Allah, maka benda baik kita akan bersyukur, benda jahat kita akan sabar dan tak yakin ini adalah ujian daripada Allah. Tapi kalau kita hanya suka ketika senang sahaja dan mengeluh ketika susah, itu tak ada masalah. Okay? Jadi waktu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Contohlah macam kita anak kita dah periksa, nak periksa kan, belajar. Jadi dia belajar sungguh ni, dah buat latihan dah hafal dah, tetapi Allah tentukan sepatutnya dia percayalah dengan kesungguhan tersebut, tapi Allah tentukan benda yang lain. Contohnya bila nak tengah exam tu, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba bela, tiba-tiba sakit masa hari peperiksaan, dan akhirnya walaupun dah study dan sebagainya, dah hafal dan sebagainya, tiba-tiba hari exam tu tiba-tiba Allah uji dia begitu, dan akhirnya dia tidak percaya. Adakah digagal? Itu adalah ujian. Setiap perkara itu ada hikmah yang berlaku. Kita kena yakin benda baik dan benda buruk itu semua datang dari Allah. Termasuk dah bencana alam. Okay? Kadang-kadang kita kata ni bencana alam, ini adalah proses semula jadi daripada dunia. Tapi sebenarnya benda yang berlaku, tsunami ke, gempa bumi ke, apa sahaja yang berlaku, semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia boleh buat apa? Manusia berusaha. Baik dan buruk ataupun hasil itu semuanya Allah dah tentukan. Memang kita nak mengharapkan benda baik, tetapi kalau Allah nak tentukan sebaliknya, kita kena redha dan yakin bahawa ini adalah satu ujian. Okay? Jadi beriman itu 6 perkara. Terdiri daripada 6 perkara. Tak cukup salah satu iman, kita tak panggil orang tu beriman. Okay? Tak beriman kepada Allah, macam mana nak kata beriman? Beriman kepada Rasul, dia nak rujuk apa? Kalau dia tidak beriman kepada kitab-kitab, dia nak jadikan, dia nak ikut panduan mana? Ikut sebagai panduan dia. Okay? Kalau dia tidak beriman kepada malaikat, okay, maka dia tidak akan rasa malu. Okay? Dia tidak nampak rupanya ada makhluk lain yang ada tugas-tugas. Jadi tak cukup iman kalau kita hilang salah satu daripada 6 perkara. Mesti 6 beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan Allah. Barulah lengkap iman itu. Jadi ulama kata, okay, iman itu at-tasdiqu bil qalb. Iman itu mesti kena benar dengan hati. Dia tak boleh hanya cakap je iman. Mesti maksudnya hati mengiyakan, mengakui, mengikrar bahawa Allah memang beriman dengan Allah, beriman dengan para rasul. Memang ya, memang dalam hati ni mengiyakan. At-tasdiqu bil qalb, okey, membenarkan dengan hati, okey, dan mengucapkan dengan lidah. Okey, kena ucap, tak boleh pula hati saja, dalam hati tak boleh, kena ucap dengan lidah. Okey, wal amalu bil jawarih, dan juga perlu tunjukkan dengan perbuatan sahih. Kalau kita kata beriman dengan Allah, solatlah, kena sembahyang.
Okey. Maksudnya akidah kita yang betul akan menzahirkan perbuatan yang betul. Okay? Tak boleh kita kata kita beriman dengan Allah, tapi Allah suruh sembahyang, kita tak sembahyang. Itu macam mana kata beriman? Okay? Kita kata beriman kepada Rasul. Rasul suruh kita pergi berjihad contohnya. Tapi kita tak pergi berjihad. Jadi macam mana kita kata kita beriman dengan Nabi? Sepatutnya bila kita beriman dengan para Nabi dan Rasul, kita kena ikut apa yang Nabi dan Rasul suruh. Jadi amal, wal amalu bil jawarih. Amal itulah membuktikan keimanan kita. Pertama kena betulkan, benarkan dengan hati, lepas tu kena sebut, dan bukti dia dengan amal. Okey? Jadi itulah iman. Dan yang terakhir itu ihsan. Apa itu ihsan? Jadi orang pemuda tadi yang tanya Nabi SAW, dia pun kata sedekah, betul. Dia terkejut lagi. Qala sadaqata, betul Nabi. Sahabat betul kerja lagi akhir. Kemudian ni macam ni. Okay. Qala akhbirni 'anil ihsan. Dia tanya lagi Nabi SAW, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Sebab dalam Quran banyak sebut, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Taala memerintahkan kepada kamu sifat adil dan ihsan. Jadi ihsan ni wajib kan? Wajib, bukannya perintah sunat dan sebagainya. Perintah itu adalah perintah wajib. Wajib kepada kamu ada sifat adil dan ihsan. Jadi ihsan itu apa? Nabi SAW jawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu seolah-olah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam kamu nampak Allah. Macam kita lah, kalau kita nampak raja kan, kita semayang, kita nampak raja. Bukan semayang, kita nampak raja. Kita menghadap raja, okay, bertemu dengan seorang raja. Okay, apa yang kita akan buat? Macam mana keadaan kita? Kita akan jaga sopan santun, kita akan jaga adab, okay, jaga tutur bicara. Sebab apa? Sebab dia raja. Kalau kita salah langkah, salah tutur bicara dan sebagainya, mungkin kita kena hukum. Jadi bayangkan Allah ini raja kepada seluruh raja sekian alam. Jadi raja segala raja. Jadi bila kita sembahyang dan kita macam nampak seolah-olah ada Tuhan yang berada di depan kita. Okay? Jadi macam mana kita sembahyang, kita akan sembahyang dengan bersungguh-sungguh. Kita akan perelokkan sembahyang kita. Kita akan buat betul-betul dan kita tak nak berlaku kesilapan. Jadi itulah ihsan macam tu. Bersifat ihsan bermakna bersifat sungguh-sungguh. Kita nak dapatkan yang terbaik, nak perelokkan perbuatan kita. Jadi bila kita nampak seolah nampak Allah, kita akan buat macam tu. Itu sifat ihsan. Tapi Nabi kata fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh rasa nampak Allah, maka yakin dan percayalah bahawa Allah itu nampak kamu. Jadi bila kita yakin Allah nampak kita, bermakna ada sifat muraqabah. Sifat muraqabah. Jadi bila mana dalam setiap perkara kita rasa Allah nampak, jadi kita tak berani nak buat maksiat. Jadi kita akan memperelokkan diri, dan kita akan mengelak diri daripada melakukan perkara maksiat. Sebab kita pergi mana pun, duduk kat mana pun, kita rasa Allah tu nampak kita. Jadi tak boleh nak tipu diri. Okay? Jadi bila kita nak rasa Allah nampak kita, jadi tak boleh nak buat maksiat secara senyap-senyap. Sebab dia tahu Allah nampak. Jadi sifat ihsan ini, dia dua keadaan tu betul. Kita buat seolah nampak Allah, jadi kita perelokkan perbuatan kita. Okey, dan kalau kita tak boleh rasa Allah nampak kita nampak Allah, kita yakin dan percaya Allah. Jadi kita juga akan perelokkan. Bayangkan kita tengah semayang, okay? Ada seorang alim, dia tengok je, dia berhati je kita. Dia duduk, dia tengok kita nak semayang, okay? Kita berdiri nak semayang, tapi kita tahu, kita yakin dia tengah tengok kita, sebab muka dia menghadap kita. Jadi macam mana perasaan kita tengah semayang? Mesti jaga sopan santun tak? Jaga baca bismillah. Maksud kita jaga sungguh-sungguh perbuatan kita, takut nampak slack, takut nampak silap, tak nak pergi nampak silap. Okay?
Tak nak bagi nampak silap supaya sebab takut dia datang tegur kita. Jadi begitu juga kalau dah yakin Allah Ta'ala nampak kita, kita tak nak tersilap dalam hidup kita. Nak semuanya betul, nampak semua elok, nampak semua cantik. Jadi begitulah sifat ihsan. Moga-moga kita fahami maksud ihsan dan kita dapat laksanakan perintah Allah, ya'muru bil adli wal ihsan. Okay? Jadi itulah. Okay, hari ini kita dapat belajar yang pertama, niat. Okay? Niat dalam semua amalan, dan ada beberapa amalan yang kita kadang-kadang tak perlu niat pun sebab dah memang niat dah dalam perbuatan tersebut. Yang kedua, kita belajar tentang Islam. Islam itu berbaksikan 5 perkara. Tidak dikira Islam kalau salah satu ini tak. Jadi bagi orang mampu, kena laksanakan haji. Tak boleh tak kita main-main, kita melambat-lambatkan haji bagi orang yang mampu. Okay? Begitu juga dengan keimanan, mesti ke-6-6-nya kita beriman. Tak boleh salah satu tak beriman, mesti ke-6-6-nya. Dan yang kita belajar juga hari ini iaitu tentang ihsan. Okay? Jadi kita sama-sama hadirkan dalam diri sifat ihsan. Sebab apa? Sebab ni peringkat ni muda-muda orang Islam. Mudah tak nak masuk Islam? Mudah. Sepanjang bayar zakat, puasa, buat. Bila orang masuk Islam, mudah. Naik ke satu peringkat, kita namakan orang beriman. Jadi orang beriman, dia buat benda ni mesti dalam hati dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat dan hari kiamat. Okay? Hari kiamat dan qada dan qadar. Dalam hati dia mesti beriman macam tu. Baru dia akan naik kepada peringkat beriman. Kalau tidak, dia hanya orang Islam je lah. Kalau dia hanya mengucap kalimah syahadah, buat benda tu, buat benda ni, maka dia Islam. Dia tidak akan beriman melainkan dia diuji. Jadi diuji tu semuanya tu kerana buat kerana. Jadi dia buat kerana Allah. Buat kerana Allah suruh. Buat kerana Nabi suruh. Okay, buat kerana dia yakin hari akhirat akan dapat pahala, dapat dosa. Okay, dapat balasan. Okay, dia yakin juga bahawa Allah akan kepada Allah. Jadi Allah akan uji untuk menguji keimanan seseorang. Maka Islam maksud beriman. Jadi orang beriman pula, kita dah bagus dah iman dia, dah yakin, dah percaya semua betul. Tapi dia nak upgrade diri dia sampai peringkat ihsan. Buat tu buat betul-betul. Perelokkan perbuatan tersebut. Jadi kita nak sama-sama lah yang hadir, para penonton semua, kita nak sama-sama kalau boleh biar sampai ke peringkat ihsan dalam kehidupan kita. Kita jaga sampai kita jaga diri kita daripada melaksanakan maksiat. Kalau boleh tak nak buat maksiat langsung satu hari kalau boleh tak nak buat maksiat, nak selamat. Okay, kalau boleh buka handset, tak nak nampak benda yang haram. Kalau boleh dengar, hari ni tak nak dengar benda yang haram. Okay, kalau boleh mulut ni tak nak bercakap benda haram. Jadi kita cuba perelokkan perbuatan kita hari-hari supaya dapat ihsan. Allah alam. Jadi itulah sedikit yang saya boleh kongsikan kepada okay. Jadi moga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita boleh amalkan. Jadi apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik bertanggung tersendiri. Jadi setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.